Baik, terima kasih untuk rakan tugas kita di Pahang. Nanti kita akan bersama rakan-rakan di beberapa negeri lain untuk bercerita mengenai apa yang menarik untuk dikongsikan dari negeri-negeri masing-masing. Baik, untuk waktu ini kita masih lagi nak berbicara mengenai pakej prihatin rakyat dan juga prihatin tambahan yang menjurus kepada usaha untuk membantu entiti perniagaan, khususnya perusahaan kecil dan sederhana berdepani impak COVID-19 tak kala negara juga sedang melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Ketika ini, kita nak mengulas lanjut mengenai perkara tersebut, bagaimana kedua-dua pakej tersebut mampu untuk memberikan manfaat kepada golongan sasar. Kita bersama dengan Tuan Rizal Il-Ehzan Fadil Azim, Ketua Pengarah Eksekutif Alliance Islamic Bank Berhad, menerusi sidang video sekarang ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum Tuan. Cik Rizal di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andy dan Syamira ya? Ya. Sihat Alhamdulillah. Apa khabar? Sihat Tuan? Sihat Alhamdulillah. Harap dua-dua Andy dengan Syamira sihat juga sekali. Alhamdulillah sihat. Tuan, kita perlu mulakan untuk berbicara mengenai kepentingan PKS kepada ekonomi negara. Seperti yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sebelum ini, PKS menyumbang kira-kira 40% kepada ekonomi negara dengan mewujudkan kira-kira 7 juta peluang pekerjaan. Tuan. Ya, sektor PKS merupakan sektor yang amat penting sekali. Bukan sekadar untuk masa kini, tapi dalam pelan perkembangan ekonomi negara dalam masa-masa akan datang, penumpuan yang telah diberikan kepada sektor SME untuk menjadi satu teras peneraju ekonomi negara dalam masa-masa akan datang. Walaupun sekarang kita lebih kurang 30% sumbangannya kepada KDNK, tapi sasarannya ialah lebih daripada 50% KDNK dalam masa akan datang. Di samping itu, dari segi peluang pekerjaan, tidak kurang dari 70 hingga 80% pekerjaan di Malaysia melibatkan sektor PKS. Jadi ini merupakan satu sektor yang amat penting sekali dan satu sektor yang perlu diberi perhatian, terutama sekali dalam masa yang mencabar sekarang. Baik, Encik Rizal, COVID-19 memberi impak kepada banyak golongan termasuk PKS sendiri. Jadi sejauh mana impak COVID-19 itu terhadap PKS? Sebenarnya COVID-19 ini merupakan satu wabak yang kita tak pernah lihat sebelum ini. Generasi kita ni sebenarnya tak pernah lihat wabak yang seserius begini. Paling akhir 100 tahun dulu, sewaktu Spanish influenza pada awal abad ke-20. Pengajaran daripada masa itu, kita dapat tahu pengorbanan nyawa tu sampai ke bilangan berjuta-juta. Jadi berdasarkan pembelajaran di situ, kita kena ambil tindakan yang wajar untuk memastikan rantaian jangkitan itu telah dibendung lah. Ini termasuk tindakan PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan, dan itu merupakan tindakan wajar dari segi menangani krisis kesihatan. Tapi tidak kita boleh nafikan bahawa PKP itu ada impak atau kesannya kepada sektor ekonomi. Unjuran daripada Bank Negara yang telah dinyatakan baru-baru ini, julat perkembangan KDNK negara tidak lebih daripada negatif 2 hingga positif 0.5%. Jadi itu merupakan kadar peningkatan KDNK yang amat-amat rendah sekali. Dan sektor yang akan terkesan sekali ialah sektor PKS. Kerana antara lain, satu, penghilangan pengeluaran perniagaan tidak dapat dijalankan. Terutama sekali bagi PKS dalam sektor yang dianggap tidak esensial. Ya. Yang keduanya, aliran wang tunai masuk ke dalam perniagaan PKS tidak ada lagi sebab jualan tidak boleh dibuat dan pemasaran tidak dapat dibuat. Di samping itu, faktor ketiga ialah kos perbelanjaan masih berjalan. Kos gaji, kos sewa, kos bayar balik pinjaman atau pembiayaan kepada bank masih berterusan. Jadi ini memberi kesan yang besar kepada PKS dan jika tidak ditangani di masa singkat ni, dia akan memberi kesan jangka lama, jangka sederhana kepada PKS tersebut. Semalam Jabatan Statistik ada keluarkan laporan yang mengatakan tidak kurang daripada 60% daripada yang berniaga sendiri dan juga yang dari golongan usahawan mengalami pendapatan yang berkurangan tidak kurang daripada 50% semenjak wabak ini menular. Ya. Dan sektor yang paling terkesan adalah sektor pertanian dan juga sektor perkhidmatan. Jadi kita perhatikan sektor-sektor ini untuk memastikan bahawa sektor-sektor ini tidak terkesan dengan lebih negatif lagi dalam jangka masa wabak ini menular.
Baik, Tuan, sebelum ini Bank Dunia pernah melaporkan bahawa unjuran pertumbuhan ekonomi Malaysia negatif 0.1 kalau saya tidak salah. Bagaimana dengan pemberian inisiatif bantuan menerusi paket rangsangan ekonomi ini mampu untuk kita memulihkan kembali ekonomi negara ke peringkat yang positif menerusi aliran tunai yang diberikan kepada para peniaga khususnya PKS ini, Tuan? Jadi tujuan bantuan yang diberikan oleh kerajaan dan juga pihak bank negara dan juga pihak bank-bank sendiri adalah bertujuan untuk memberi lepasan atau meringankan beban aliran wang tunai untuk peniaga-peniaga. Antara lain yang perlu dipikirkan sekarang ini dari segi memastikan bahawa ada aliran positif wang tunai dalam syarikat atau perniagaan masing-masing. Ya. Jadi bantuan yang diberikan, seumpamanya bantuan subsidi gaji yang telah ditawarkan oleh kerajaan antara RM600 atau RM1,200 bagi setiap kaki tangan, bergantung kepada bilangan kaki tangan syarikat tersebut. Ini memberi peluang kepada syarikat untuk meringankan bebanan bayaran gaji. Satu. Yang keduanya, kalau ada peniaga itu ada premis di dalam premis-premis yang dimiliki oleh MARA, Petronas, PNB, Plus, UDA ataupun agensi yang berkait rapat dengan kerajaan negeri, diberi diskaun atau diberi pelepasan untuk membayar sewa premis perniagaan. Ini sekali lagi meringankan beban aliran wang tunai untuk peniaga-peniaga. Sebab itu bank-bank sendiri kita bagi moratorium antara masa 1 bulan April hingga 30 bulan September. Peniaga-peniaga diberi peluang untuk tidak menangguhkan bayaran balik pembiayaan kepada bank. Jadi semua ini secara kolektifnya, secara langsungnya memberi bantuan kepada peniaga-peniaga untuk menguruskan aliran wang tunainya dengan lebih senang lagi. Ya. Di samping itu, kalau dia nak memperkembangkan perniagaan dalam masa ini, ada lebih kurang 5 dana yang disediakan oleh kerajaan yang berjumlah lebih daripada RM3 bilion. Dan dana ini boleh diakses oleh peniaga-peniaga melalui bank-bank mereka sendiri. Ya. Dan antara lain, dia ada dana COVID-19 yang memberi peluang untuk PKS untuk mendapat pembiayaan sehingga RM1 juta tanpa perlu sebarang cagaran pada kadar yang agak menarik, iaitu kadar 3.5%. Baik. Okey, baik. Mungkin Encik sendiri ada nasihat kepada PKS bagi memastikan bahawa pendapatan mereka tidak terjejas teruk akibat COVID-19 ini dan juga Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Nasihat yang nak saya sampaikan, nombor satu ialah kita punya paradigma tu kena betul lah. Jadi kita punya persepsi tu harus positif walaupun keadaan nampak mencabar. Kerana dalam setiap cabaran tu ada hikmat, dan setiap cabaran tu ada pengajaran, dan setiap cabaran tu ada peluang yang tersirat yang mungkin kita tak sedar sebelum ini. Tapi nasihat saya kepada PKS ialah nombor satu ialah kita kena lihat keadaan aliran tunai kita sekarang ni. Adakah kita mempunyai wang tunai yang cukup untuk memastikan perniagaan kita dapat bertahan sekurang-kurangnya 4 hingga 6 bulan di hadapan? Jika tidak, kita kena pertimbangkan untuk mendapatkan pembiayaan modal dari bank. Hubungilah bank. Dalam masa yang sekarang ni, bank masih mampu memproses dan meluluskan permohonan pinjaman untuk pelanggan. Jadi jangan risau, kami sedia membantu untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk pelanggan. Ya. Nombor dua, dari segi kos overhead atau kos pembelanjaan, ini mesti dikawal dan untuk memastikan bahawa pembelanjaan ini tidak melebihi pendapatan yang kita ada. Buat analisa, usaha untuk kurangkan kos ni. Mungkin kita akan terkejut bahawa terdapat kos-kos yang masih boleh dikurangkan lagi seperti langganan TV untuk kegunaan pejabat. Jika boleh kurangkan kos, lakukan. Ya. Yang ketiga, kita kena fikir mungkin ada cara yang lebih baik untuk menjalankan perniagaan sekarang ini. Pertimbangkan saluran alternatif untuk pasaran barangan dan perkhidmatan kita. Sekiranya belum menurut ke platform atas talian, digital, inilah masa untuk melakukannya. Selain daripada itu, buatlah kaji selidik dan ambil tahu apakah jenis bantuan yang ada disediakan khas untuk PKS dalam menangani impak pandemik COVID-19 ini. Ini termasuk bantuan daripada kerajaan, bantuan daripada bank negara dan juga bantuan daripada pihak bank sendiri. Baik, terima kasih Tuan Rizal atas nasihat tersebut. Semoga bermanfaat untuk keseluruhan pemain industri PKS ini untuk mendepani cabaran ketika kita berdepan krisis COVID-19 ini, terutamanya tak kala negara melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Terima kasih sekali lagi Tuan Rizal. Semoga sihat selalu. Stay safe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Syabira.